Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1343. Antara paparan utama. Berbohong itu kerja orang munafik. Farmaniaga bakal dinyasnarai dari Bursa Malaysia. PN buat apa dulu? Apabila katak ditimpa kemarau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parlimen kecoh apabila Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kampar Chong Zimin mendakwa Ahli Parlimen Perikatan Nasional, Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berbohong di Facebook jika tidak di dalam Dewan. Kata Chong Zimin, Ketua Armada Bersatu mendakwa beliau tidak membuat laporan polis terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengerusi DAP Kebangsaan Lim Guan Eng, tetapi kenyataan di Facebook berbeza. Wan Ahmad Faisal bangun membantah bahawa laporan polis tersebut bukan dibuat olehnya dan surat telah dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Chong Zimin menyoal kembali jika Wan Ahmad Faisal tidak bohong di Parlimen, maknanya beliau berbohong di Facebook. Penjelasan yang macam bagi tidak betul. Sebab semalam macam dalam Dewan ini katakan dia sendiri tidak buat report polis. Tapi saya cek Facebook dia di sini. Mewakili Armada Bersatu Malaysia, saya, YB Mersing, Saudara Isa Lahuddin, Exco Armada Nasional Saudara Haris Idam dan Saudara Mio Majuddin dan berapa lagi telah membuat laporan polis. Jadi dalam Facebook dia sendiri sudah aku buat laporan polis. Jadi penjelasan semalam tu tak betul dalam Dewan. Kampar. Ya. Surat yang telah pun ditulis kepada saya ada kepada saya. Betul. Jadi saya akan buat keputusan termasuklah apa yang Kampar sebut tadi. Dan saya dapat salinannya bukan daripada dia tapi oleh ahli dia. Saya tidak menjadi ahli. Okey Kampar. Saya tidak menipu. Kampar, saya dapat. Maksud kalau macam tak tipu dalam Dewan, maksud macam tipu dalam Facebook, betul tak? Sebab ini sudah keluar dalam berita. Salinan report ada. Salinan report boleh check. Macam police report, betul tak? Macam Kampar. kenapa tak sangka masa tu? Kampar. Maksud macam tipu dalam Facebook. Oi, tanpa minta maaf tu. Dalam hantaran Wan Ahmad Faisal di Facebook miliknya yang bertajuk Lawan Fitnah Jahat PHDAP ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Syed Mokhtar Al-Bukhari, beliau menulis, mewakili Armada Bersatu Malaysia, saya YB Mersin Saudara Islahuddin, Exco Armada Nasional Saudara Haris Idham dan Saudara Mio Nakiuddin dan beberapa lagi ahli Armada telah membuat laporan polis untuk membalas dan menyangkal tuduhan dan laporan polis yang dibuat oleh pemimpin DAP YB Lim Guan Eng ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung kuasa pelepasan cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari dan syarikat-syarikatnya serta kaitan dengan pertuduhan cacat kononnya salah guna kuasa ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya yang disebut oleh Wan Ahmad Faisal sudah pasti merujuk kepada dirinya kerana hantaran Facebook tersebut telah ditandatangani oleh beliau sendiri. Bagaimanapun, laporan polis tersebut diakui oleh Johari iaitu Speaker Persidangan Dewan Rakyat ketika itu tidak mengandungi tanda tangan Wan Ahmad Faisal. Isnin lalu iaitu 27 Mac, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong RSN Raya menggesa Dewan Rakyat mengambil tindakan tegas terhadap Wan Ahmad Faisal kerana membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri berhubung jawapan parlimennya mengenai status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Raya berhujah bahawa tindakan Wan Ahmad Faisal adalah eksesif iaitu keterlaluan dan tidak relevan. Perkara tersebut, kata Raya, sepatutnya dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Keistimewaan Parlimen. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Nur berkata prosiding Parlimen kebal daripada pendakwaan dan aduan sedemikian perlu dibuat secara bertulis. Susulan kenyataan Anwar tersebut, Lim Guan Eng telah memulakan tindakan sivil fitnah dengan memfailkan writ saman dan penyataan tuntutan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atau nama sebenarnya Mahyadin Mat Yassin kerana didakwa berbohong bahawa beliau telah membatalkan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa menjadi Menteri Kewangan. Guan Eng mendakwa Mahyadin tidak menunjukkan bukti mahupun sebarang surat atau tarikh dakwaan pembatalan status pengecualian cukai tersebut.
memandangkan dia tidak menarik balik kenyataannya terhadap saya dan terus berkeras untuk memfitnah. Saya tidak mempunyai pilihan selain memfailkan prosedur fitnah untuk membersihkan nama saya, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Dalam kenyataannya berasingan, Guan Eng berkata Wan Ahmad Faisal telah melakukan kesalahan jenayah di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan apabila membuat laporan polis palsu terhadap Perdana Menteri dan beliau sendiri yang kini dinafikan oleh ahli parlimen macang tersebut. Terpulang kepada parlimen untuk membuat keputusan siapa yang benar, siapa yang bohong dalam urusan duniawi ini. Namun, bagi rakyat di luar parlimen yang memerhati gelagat Wan Ahmad Faisal, nampaknya dengan jelas bahawa beliau menggunakan ahli parlimen Mersing Muhammad Islahuddin, Esko Armada Nasional Haris Idham dan Miona Kyudin untuk membuat laporan polis yang didakwa palsu itu. Tidak kira siapa yang menandatangani surat laporan polis itu, Wan Ahmad Faisal tetap berada bersama di IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur pada 24 Mac 2023 dan membuat kenyataan media yang dilaporkan secara meluas oleh akhbar-akhbar tempatan. Video kenyataan media dan gambar beliau semasa membuat kenyataan bahawa pihaknya telah membuat laporan polis masih boleh diakses di internet semasa rentasan ini ditulis. Tidak ada agama yang mengajar pengikutnya untuk berbohong. Dalam Islam, larangan berbohong amat jelas seperti yang disebut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya jauhilah kalian daripada sikap suka berbohong kerana berbohong akan membawa kepada perbuatan kemaksiatan dan perbuatan kemaksiatan akan membawa ke neraka. Jika sekiranya seseorang itu sentiasa berdusta, maka kelak dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Maka adalah menjadi kewajipan bagi umat Islam menjauhi sebarang pembohongan. Malah dalam satu rencana bersiri minda Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 22 Jun 2018 bertajuk Bencana Berita Palsu, beliau menulis Rasulullah SAW menegaskan bahawa sifat bohong adalah salah satu daripada sifat seorang munafik yang membuahkan pula sifat-sifat keji yang lain. Abdul Hadi menyandarkan hujahnya daripada sebuah hadis yang dipetiknya berbunyi begini. Tanda seorang munafik itu 3, apabila dia bercakap bohong, apabila berjanji dia mungkir, apabila diberi amanah dia khianat. Mengikut riwayat yang lain, sekalipun dia berpuasa dan bersolat, mengikut riwayat yang lain ditambah pula dengan sifat apabila dia bertengkar atau berdebat sifatnya jahat, tidak mahu menerima kebenaran lawannya dan lain-lain. Abdul Hadi seterusnya berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pengampunan kepada yang bertaubat. Lakukan muhasabah terhadap diri masing-masing, berfikir dengan akal waras yang berpandukan prinsip iman dan konsep takwa. Bukan akal yang tidak beriman dan buniman, berpandukan selera dan isi perut, yang berakhir dengan menjadi lebih hina daripada isi perutnya, tegasnya. Bukan Jim Channel yang kata, tetapi Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional yang Presiden Bersatu menjadi pengerusinya. Tidak kira anda berpegang kepada ideologi apa, umat Islam seharusnya menjadi contoh yang baik menjaga kesucian agama ini dengan mengelak daripada berbohong. Jika ada persoalan atau kekeliruan yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri, bersemukalah dengan beliau semasa sesi soal jawab PMQ pada setiap Selasa. Mengapa tak kala itu, kedua-dua pemimpin tertinggi PN membaculkan diri mereka dengan menjadi halimunan? Alangkah malunya apabila pemimpin politik beragama Islam ditegur oleh bukan Islam sebagai berbohong, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Justru, bertaubatlah wahai pemimpin. Pengumuman kerugian syarikat Pharmaniaga pada 1 Mac lalu amat mengejutkan. Berikutan, firma tersebut memperolehi pelbagai kontrak besar dari Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam membekalkan ubat-ubatan. Kerugian Pharmaniaga itu perlu disiasat rapi untuk mengetahui apakah mempunyai kaitan dengan pemimpin kerajaan terdahulu kerana firma itu dikuasai oleh GLC. Syarikat Pharmaniaga yang merupakan subsidiari penuh Bosted Holdings yang merupakan peneraju syarikat berkaitan kerajaan GLC di Malaysia. Pharmaniaga dilaporkan mencatatkan kerugian RM607.32 juta justru mencetuskan kriteria PN17 yang berisiko tinggi dinyah senarai dari Bursa Malaysia. Persoalannya, bagaimanakah sebuah syarikat yang menjadi peneraju pembekalan ubatan kepada KKM boleh jatuh dalam kategori PN17? Jika kita melihat kepada kontrak pemerolehan vaksin COVID-19, sejumlah besar telah dianugerah kepada Pharmaniaga. Di sini wujud tanda tanya. Adakah wujud sebarang penyelewengan terhadap pemerolehan ini justru mencetuskan kerugian besar kepada Pharmaniaga? Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata beliau tahu keadaan kewangan Pharmaniaga berhad. Katanya KKM sentiasa berhubung dengan syarikat farmaseutical itu yang merupakan pemegang konsesi bagi ubat-ubatan dan bekalan perubatan kepada hospital serta klinik kerajaan. Kami dengar Pharmaniaga sedang menangani isu itu dan mereka cuba sedaya upaya menyelesaikannya, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik Free Malaysia Today 26 Mac lalu.
Persatuan Utama Mewakili Syarikat Farmaseutical di Malaysia menzahirkan kebimbangan dengan masalah kewangan dihadapi farmaniaga yang boleh menjejaskan akses pesakit kepada ubat jika tidak diselesaikan segera. Pengarah Eksekutif Persatuan Farmaseutical Malaysia, Pharma Chan Lee Jin dilaporkan berkata, nota amalan PN17 farmaniaga klasifikasi untuk syarikat mengalami masalah kewangan menyebabkan ketidakpastian dan kebimbangan dalam kalangan pembekal ubat. Farmaniaga bertanggungjawab mendapatkan bekalan lebih 1/3 atau lebih 700 ubat berjenama dan generik kerajaan selain logistik serta pengedarannya. Chan berkata keadaan kewangan farmaniaga menimbulkan rasa kurang senang terhadap keupayaan farmaniaga membayar firma farmaseutical untuk bekalan ubat walaupun mendapat jaminan syarikat itu. Pada 27 Februari lalu, Farmaniaga mengumumkan ia diletakkan bawah klasifikasi PN17 selepas mencatatkan kerugian bersih terbesar dalam suku keempat berakhir 31 Disember 2022. Lantaran itu, semalam Farmaniaga Berhad menyangkal sekeras-kerasnya dakwaan pihak tertentu bahawa kerajaan terlalu bergantung kepadanya sebagai penyedia perkhidmatan logistik dan pengedaran farmaseutical. Ia berkata di sebalik dakwaan itu, KKM hanya membelanjakan kira-kira 35% daripada perbelanjaan farmaseuticalnya melalui Farmaniaga dengan peranan syarikat terhad kepada menguruskan logistik dan pengedaran produk serta menyimpan stok ubat bernilai sebanyak RM400 juta setakat 31 Disember 2022. Pemilihan pembekal produk dan harga semuanya ditentukan oleh KKM selepas ia memuktamadkan pelaksanaan tender terbuka, jelas Farmaniaga dalam kenyataan media semalam. Menurut Farmaniaga, pada masa ini pihaknya memberi perkhidmatan kepada hampir 2,000 kemudahan kesihatan kerajaan di seluruh negara termasuk penghantaran pintu ke pintu bagi kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Perkhidmatan ini dikawal menerusi piawaian perkhidmatan yang ketat dan petunjuk prestasi utama KPI dengan pengenaan penalti bagi sebarang ketidakpatuhan tambahnya. Farmaniaga menekankan bahawa kebanyakan tanggungjawab telah diselesaikan sejak itu dan pihaknya akan terus mematuhi semua obligasi untuk memastikan akses pesakit kepada ubat-ubatan kekal tidak terganggu dan terus tidak terjejas. Apa jua alasan dan justifikasi yang diberikan adalah sangat wajar dan terdesak bagi pihak kerajaan melakukan siasatan segera untuk mengetahui punca sebenar dan membawa dalang kepada kerugian tersebut ke muka pengadilan sekiranya ada kes. Perikatan Nasional PN tidak layak melaungkan pentadbiran mereka di bawah Perdana Menteri Tan Sri Mahathir Mohamad Yassin kononnya bersih kerana kerugian Farmaniaga menunjukkan kebobrokan legasi tadbir urus pada era PN. Risikonya senarai dari Bursa Malaysia akan memberi persepsi buruk kepada pelabur terhadap GLC milik kerajaan. PN mesti mengambil tanggungjawab terhadap isu ini, bukan dengan sikap berterusan menebar fitnah terhadap kerajaan perpaduan dan mengapi-apikan sentimen perkauman dan agama sebagai modal untuk mengalih isu salah guna kuasa pada ketika pentadbiran mereka. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur pernah dengan bercakap besar bahawa PAS sanggup bermain dalam 100 kolam demi penyatuan ummah. Katanya pendirian parti bukan kerana PAS rakus kuasa tetapi mahu melihat UMNO bersatu dan PAS kembali bergabung. Main 100 kolam pun tak apa sekiranya atas nama penyatuan, perpaduan dan kesatuan politik Islam Melayu. Sekiranya ada 100 kolam pun kita akan berenang, jangan kata 2 atau 3. Lebih pun kami bersedia, katanya di Petik Sinar Harian pada 31 Oktober 2021. Kenyataan itu seolah-olah menunjukkan PAS ialah parti yang bersedia untuk mengadaptasi pelbagai senario politik demi menyatukan politik Islam Melayu. Ini bukan kerakusan kuasa tetapi kewajipan PAS untuk menyatukan umat Islam. Mana boleh kata itu kerakusan kuasa adalah dosa menuduh PAS rakus. Penyatuan itu suatu kewajipan. Penyatuan ummah wajib manakala perpecahan haram dan harus dielakkan. Apabila ia suatu kewajipan dalam agama, kita perlu tunaikan, bukan sekadar suka-suka atau atas kepentingan sesiapa. Saya harap perkara ini dilaksana semua pihak, kata pengarah pilihan raya umum PAS itu. Dalam hubungan ini, PAS sudah berenang di kolam Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat, kemudian melompat ke Muafakat Nasional dan kini berada dalam Perikatan Nasional. Hanya katak sahaja yang main dari satu kolam ke satu kolam. Tetapi kenapa hari ini Muhammad Sanusi seperti katak ditimpa kemarau? Puncanya 100 kolam yang ingin direnangi kering dan pendekatan antagonistik yang dilakukannya memakan dirinya sendiri. Hari ini Muhammad Sanusi bersungut bahawa terdapat arahan bertulis yang melarang beliau menghadiri acara rasmi Kerajaan Persekutuan. Dalam satu hantaran ringkas di Facebooknya, Muhammad Sanusi mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang kehadirannya daripada Majlis Kerajaan Persekutuan termasuk pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 2023 523 pada 23 hingga 27 Mei depan.
PMX Cabinet new decision barred MB Kedah in any federal government occasion including 5 in Langkawi. What to do? If you paneh, please don't koyak, katanya. Maksudnya dalam bahasa Melayu, keputusan terbaru Perdana Menteri ke-10 menghalang Menteri Besar Kedah daripada Majlis Kerajaan Persekutuan termasuk 5 di Langkawi. Nak buat macam mana? Jika anda panas, tolong jangan koyak. Hubungan antara Anwar dan Muhammad Sanusi yang tidak baik itu salah siapa? Ingat lagi tak, semasa kempen ceramah jelajah PN Best Tambun pada 13 November 2022, Muhammad Sanusi telah mengeluarkan ucapan berbau fitnah terhadap Anwar yang membawa maksud beliau mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdaya Yang di-Pertuan Agong seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Anwar mendakwa ucapan dalam ceramah itu tidak benar, keji serta berniat jahat dengan tujuan untuk menghasut orang ramai dan menimbulkan kebencian peribadi terhadap beliau dan Pakatan Harapan. Akibatnya, Anwar memfailkan saman terhadap Muhammad Sanusi. Dakwanya, akibat daripada kenyataan fitnah itu menyebabkannya dihina, mendapat cemuhan daripada masyarakat selain memudaratkan imej dan reputasi baiknya sebagai Presiden Keadilan, Pengerusi Pakatan Harapan, Ahli Parlimen Tambun, Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Kewangan Malaysia. Ketika Anwar berjaya mendapat sumbangan daripada pemilik Bernas Tan Sri Syed Mohtar Al-Bukhari sebanyak 60 juta ringgit bagi petani-petani termasuk di Kedah, Muhammad Sanusi bukannya mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, beliau mencemuh Anwar kononnya hanya menyasarkan Syed Mohtar Al-Bukhari. Dia kata Syed Mohtar tahun ini kena bagi balik dekat petani 10 juta ringgit, tahun depan 50 juta ringgit. Pasal apa Syed Mohtar? Pasal Syed Mohtar ini Melayu. Awak tak ada orang kaya lain dah di Malaysia ni? Syed Mohtar duduk nombor berapa? Pasal kawan itu senang buli pasal dia Melayu. Nampak tak kerajaan ni kerajaan siapa? Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah Grand Finale Perikatan Nasional bagi Pilihan Raya Padang Serai di Kedah pada 5 Disember 2022, lapoh Harakah Daily. Muhammad Sanusi bukan hanya menyerang Anwar secara peribadi, beliau juga berterusan mencari pembelahan dengan jirannya Pulau Pinang. Daripada pertelagahan tentang bekalan air ke Pulau Pinang sehinggalah pertikaian kedaulatan negeri tersebut. Isu ini telah diulas daripada sudut perundangan dan politik oleh Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman bertajuk Sanusi Petikai Kedaulatan Pulau Pinang. Jom channel merujuk kepada perkongsian Zulkarnain yang terdapat dalam peruntukan The Federation of Malaya Agreement 1948 GN 6 of 1948 iaitu Perjanjian Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Beliau berkongsi petikan yang dipersetujui oleh Sultan Kedah pada waktu itu, Tunku Bali Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Naskah asal dalam bahasa Inggeris berbunyi begini. Section 2, The Settlement of Penang and the Settlement of Melaka include all islands and places heretofore administered as part of those settlements and the territorial waters adjacent thereto. Maksudnya penempatan Pulau Pinang dan penempatan Melaka termasuk semua pulau dan tempat yang sebelum ini ditadbir sebagai sebahagian daripada penempatan tersebut dan perairan wilayah yang bersebelahan dengannya. Dan Section 3, Establishment of the Federation of Malaya. There shall be established a federation comprising the Malay states, the settlement of Penang and the settlement of Melaka to be known as the Federation of Malaya or in Malay Persekutuan Tanah Melayu. Seksyen ini pula bermaksud persekutuan yang ditubuhkan adalah terdiri daripada negeri-negeri Melayu, penempatan Pulau Pinang dan penempatan Melaka yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Mengikut sistem undang-undang, perjanjian ini akan mengikat semua pihak yang terkemudian. Ini bermakna Sultan Kedah pada waktu itu telah mengiktiraf kewujudan dan kedaulatan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu, tegas Zulkarnain. Nampaknya tiada retorik Muhammad Sanusi yang mampu ditegakkan. Siapa sebenarnya yang kepanasan dan siapa yang koyak? Sudah tentu bukan PMX yang kini sedang berada di Beijing, China untuk acara lawatan rasmi selama 3 hari. Anwar tenang sahaja menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri Malaysia menerusi usaha peningkatan hubungan baik antara negara ini dan rakan dagang dari barat ke timur. Dari Arab Saudi ke Kemboja dan seterusnya, China mencari pelaburan untuk membina semula negara. Justru daripada terus-menerus meroyan menjana pembelahan sementara kolam semakin kering dilanda kemarau, lebih baik tolong petani miskin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.